Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 2. Cikgu harap kamu semua sihat. Hari ini cikgu akan menyambung bab 3 untuk mata pelajaran sains tingkatan 2 bersama saya Cikgu Azila. Jadi pada minggu lepas Cikgu Azman telah pun menerangkan tentang kelas-kelas makanan dan juga gizi seimbang. Jadi cikgu akan teruskan dengan subtopik 3.3 iaitu sistem pencernaan manusia. Dan pada akhir topik ini, pelajar sepatutnya boleh menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pencernaan. Okey, yang pertama pelajar perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan pencernaan makanan. Pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya dapat diserap ke dalam sel-sel badan. Sebelum tu pelajar juga perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan enzim. Enzim ialah bahan di dalam badan yang menggalakkan tindak balas kimia dalam sistem pencernaan. Pencernaan kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Apakah itu pencernaan fizikal? Proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cebisan-cebisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan juga air liur. Jadi proses pencernaan fizikal ini melibatkan proses peristalsis. Nanti cikgu akan terangkan apakah maksud peristalsis. Yang kedua adalah pencernaan kimia. Pencernaan kimia adalah proses penguraian makanan daripada molekul-molekul yang kompleks kepada molekul yang lebih ringkas dengan bantuan enzim. Cikgu dah terangkan tadi tentang maksud enzim Jadi enzim sebenarnya membantu proses pencernaan makanan supaya menjadi lebih cepat. Kita tengok apakah persamaan dan juga perbezaan di antara pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Bulatan yang berwarna kuning itu adalah persamaan, iaitu ada dua persamaan antara pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Persamaannya yang pertama berlaku proses pemecahan makanan untuk kedua-dua jenis pencernaan dan yang kedua, kedua-duanya berlaku di dalam salur pencernaan. Selain daripada itu, ada dua juga perbezaan. Pencernaan fizikal berlaku di dalam mulut sahaja, manakala pencernaan kimia berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan juga usus. Perbezaan yang kedua, pencernaan fizikal tidak melibatkan enzim, manakala pencernaan kimia pula melibatkan bantuan enzim. Struktur sistem pencernaan manusia terdiri daripada satu tiub. Tiub tu kita panggil dia salur pencernaan. Ada juga beberapa organ lain yang membantu proses pencernaan seperti hati, pundi hempedu dan juga pankreas. Apa itu salur pencernaan? Salur pencernaan adalah satu tiub yang panjang, bermula daripada mulut dan juga berakhir di dubu. Jika lihat daripada struktur sistem pencernaan manusia ni, pelajar perlu tahu bagaimana melabelkan struktur pencernaan ni kena tahulah mulut ada kat mana, esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum, dubur, ada pundi hempedu, hati dan pankreas. Jadi kalau ikut aliran makanan, makanan akan masuk ke dalam mulut dan dia akan terus ke esophagus. Esophagus adalah saluran yang menghubungkan mulut ke perut. Selepas tu dia akan ke perut, ke duodenum. Duodenum adalah bahagian pertama usus kecil. Seterusnya ke usus kecil, usus besar, rektum dan juga dubur. Kita akan tengok satu-satu aliran makanan dalam salur pencernaan. Cikgu dah cerita tadi, bermula daripada mulut sehingga ke dubur kita tengok apa yang berlaku di mulut. Di dalam mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi. Cabisan makanan dilembutkan oleh air liur.
Okey, di dalam mulut kita ada amylase liu ya. Dalam air liur tu akan menguraikan kanji kepada maltosa. Kanji adalah sejenis karbohidrat yang kompleks dan akan ditukarkan kepada maltosa yang lebih ringkas. Okey, selepas itu makanan akan melalui esophagus. Okey, makanan yang memasuki esophagus kita sebut sebagai bolus, dan sinilah berlakunya proses peristalsis, di mana dinding esophagus akan mengendur dan mengecut dan menolak bolus makanan tadi untuk masuk ke dalam perut. Okey, perut. Okey, dinding perut akan merembeskan protease dan asid hidroklorik. Asid hidroklorik akan mengaktifkan protease dan membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Protease akan mencernakan protein kepada polipeptida dan makanan yang menjadi separa cecair disebut sebagai KIM. Di dalam perut sebenarnya ada enzim yang dipanggil protease dan juga dia akan merembeskan dinding perut tadi akan merembeskan sejenis asid yang dipanggil asid hidroklorik. Apakah fungsi asid hidroklorik? Yang pertama, asid tadi akan mengaktifkan enzim protease. Yang kedua, asid tadi akan membunuh bakteria yang di dalam makanan yang masuk ke dalam perut ya. Seterusnya, enzim tadi yang dipanggil protease akan mencernakan protein kepada polipeptida, iaitu bentuk protein yang lebih ringkas. Dan di sini makanan menjadi separa cecair. Ya, tadi pepejal dia ditukar kepada separa cecair dan dikenali sebagai KIM. Okey, seterusnya duodenum. Makanan memasuki bahagian pertama usus kecil yang dipanggil duodenum. Di sini hati menghasilkan jus empedu dan disimpan di dalam pundi empedu. Jus empedu mengimasikan lemak menjadi titisan kecil dan menyutrakan asid dalam KIM. Seterusnya, pankreas menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim amylase, protease dan juga lipase. Di sini amylase pankreas akan mencernakan kanji menjadi maltosa, protease mencernakan polipeptida menjadi dipeptida. Seterusnya lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Usus kecil. Usus kecil merembeskan enzim maltase, protease dan lipase. Maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Protease mencernakan dipeptida menjadi asid amino dan juga lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Di usus kecil berlaku proses pencernaan telah selesai di usus kecil. Jadi seterusnya di usus besar tiada lagi proses pencernaan berlaku. Di sini makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Proses penyerapan semula air dan juga mineral berlaku di dalam usus besar. Rektum adalah satu tempat simpanan. Jadi makanan yang tidak tercerna akan memasuki rektum ya. Makanan tak tercerna tu kita panggil sebagai tinja dan masuki rektum dan disimpan sementara. Seterusnya, di dubur berlaku proses penyah-tinjaan, iaitu tinja disingkirkan dari badan melalui dubur. Ini enzim tadi cikgu dah cerita. Enzim sebenarnya diperbuat daripada protein yang membantu tindak balas pencernaan makanan. Jadi apabila tidak ada enzim, proses pencernaan menjadi lambat. Ini adalah tindakan enzim pencernaan ya, boleh rujuk dalam buku teks. Ada beberapa nama enzim dan juga fungsi-fungsinya. Hasil akhir pencernaan ada 3 ya. Daripada karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asid amino dan juga lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton dan cikgu harap kamu boleh rujuk buku teks untuk lebih memahami topik yang cikgu ajar pada hari ini. Sekian, terima kasih.